Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada pagi ini kita menyambung lagi kuliah kita dalam kitab hadis-hadis hukum menurut mazhab Syafi'i. Dan hadis yang kita sambung pada pagi ini hadis yang kedua, iaitulah وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال تخده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه thumma tusalli fihi. Daripada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma berkata, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, baju salah seorang daripada kami terkena darah haid, apa yang mesti dilakukan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kikislah darah tersebut, kemudian gosok dengan tangan sambil lalukan air dan siramkan air ke atasnya, lalu dia boleh bersalat dengan memakainya. Hadis ini seperti yang kita telah bukakan perbincangannya pada bulan lalu, riwayat daripada Asma binti Abi Bakar, iaitulah salah seorang daripada puteri Abu Bakar yang merupakan kakak kepada Aisyah radhiyallahu anhum jami'an. Jadi adab kita bila menyebut para sahabat Nabi, kita menyebut radhiyallahu anhu, perempuan radhiyallahu anha. Kalau dia dan ayahnya merupakan orang Islam, sahabat Nabi, kita panggil radhiyallahu anhuma. Bila menyebutkan, kerana Allah sendiri yang telah memberikan pangkat ini kepada para sahabat Nabi, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi merupakan satu pangkat yang tinggi, yang paling tinggi selepas pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asma ini adalah seorang wanita yang sangat cerdas, bijak, berani. Apabila ada soalan-soalan yang agak sensitif seperti ini, maka beliaulah yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita telah pelajari Asma adalah seorang pejuang, fighter. Iaitulah ketika berlakunya hijrah Nabi SAW, golongan musyrikun datang rumahnya bertanya, mana pergi ayah kamu? Asma mengatakan, aku tidak tahu. Maka ditampaknya Asma yang sedang hamil 8 bulan pada ketika itu, sehingga tercabut anting-antingnya oleh Abu Jahal. Dan Asma ini yang mendapat gelaran daripada Rasulullah SAW, Zatun Nitaqaini, iaitulah yang mempunyai 2 tali pinggang. Kerana Asma bila Nabi SAW dan Abu Bakar berselindung di Gua Thur, maka dialah yang telah hadir untuk menyampaikan makanan kepada ayahandanya dan kepada Rasulullah SAW, padahal dalam keadaan hamil pada ketika itu. Suaminya siapa? Suaminya adalah Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, salah seorang daripada 10 yang paling awal dan paling tinggi pangkatnya, yang dipanggil sebagai Al-Ashara Al-Mubashshirin bil Jannah, 10 orang yang layak masuk syurga yang paling awal sekali, Zubair bin Al-Awwam. Jadi Asma ini datang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ada soalan seorang wanita yang barangkali segan nak tanya kepada Rasulullah SAW, iaitulah pakaian yang terkena haid. Kalau zaman dahulu tidak adalah kemudahan macam kita pada ketika ini, dengan berbagai-bagai alatan yang boleh mengelakkan darah itu dari keluar merebak kena pada pakaian dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ini menunjukkan kepada kita tentang keindahan dan kebersihan yang dibawa oleh Islam.
1400 tahun lebih awal dari orang-orang lain. Pada masa itu, pada masa awal Islam, seorang daripada keluarga diraja Abbasiyah telah travel pergi ke Europe, namanya Ibnu Fadlan. Ini berlaku lebih kurang 1300 tahun lampau, 1200 tahun lampau. Pergi ke Europe dan dia melihat, dia mencatatkan dalam jurnalnya betapa pengotornya orang Perancis yang pada masa itu merupakan Eropah yang paling advance di dalam kategori orang Eropah. Orang France lah orang paling hebat dulu 1000 tahun lalu. Jadi contoh pada yang lain, boleh belajar bahasa France pada French pada masa itu, hebat sangat lah. Dianggap sebagai yang paling outstanding di kalangan European pada masa itu. Ibnu Fadlan mengatakan alangkah jijik dan mengotornya kerana bila bangkit dari tidur satu keluarga itu dibawakan bekas yang air, maka si ayah akan basuh wajahnya dan berkomor-komor membuangkan segala kotoran pada mukanya, hidungnya ke dalam bekas itu, diikuti oleh ibu anak yang paling Nabi SAW dibangkitkan untuk pembersihan darah haid. Dan seseorang itu sebagai contoh dalam konteks yang lain, bila bangkit dari tidur tidak boleh mencelup tangannya dalam satu bekas, melainkan mencucinya terlebih dahulu. Kerana Nabi kita SAW sabda, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dia tidak tahu di mana tangannya tidur pada waktu malam. Kerana waktu malam ketika tidur, anggota tangan kita ini akan bergerak merata-rata tempat. Maka hendaklah dibasuh terlebih dahulu sebelum menyentuh apa-apa ketika bangkit dari tidur. Jadi hadis ini mengajar kepada kita tentang pembersihan. Iaitulah bila darah haid terkena pada pakaian, caranya adalah kalau ia sudah kering maka dikikis, kemudian dibasuh pada tempat tersebut. Kemudian bila hilang baunya, warnanya, rasanya pada uruf, pada adat, maka bolehlah bersemayang dengan pakaian tersebut. Jadi ini menjadi satu kelebihan kepada kita, iaitu penjagaan aspek kebersihan ini dari dulu lagi. Jadi pada ini isi basuh sebagai contoh telah pun mengambil tempat pembersihan, tapi hendaklah kita pastikan supaya najis ini tidak melekat pada pakaian, kerana bila melekat pada pakaian sembahyang tidak sah. Jangan pandang benda ini remeh. Tak apalah, isi basuh dan ambil tempat ini, bersihkan terlebih dahulu supaya kita tidak diserang perasaan risau dalam ibadah yang kita lakukan. Dah tu bukan kita seorang saja, isteri, anak-anak semua terpalit, maka sembahyang pun menjadi tidak sah. Jadi dalam bab ini kita kena berjaga-jaga, kerana kebanyakan orang yang diseksa dalam kubur itu, kata Nabi kita SAW, ketika baginda berjalan di satu tempat kuburan, maka Nabi SAW telah bersabda ada dua kubur yang sedang diseksa ahlinya, penghuninya. Yang pertama, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang pertama itu dia suka menyampaikan. Jumpa orang ni cerita yang disampaikan oleh orang lain, jumpa orang lain cerita, elakkan daripada menyampaikan. Kerana mungkin apa yang disampaikan itu orang maksudkan lain, tapi kita sampaikan dah jadi lain. Ini adalah perangai ahli neraka, suka menyampaikan. Kata Nabi kita SAW, dalam kubur lagi dia diseksa. Pertama. Yang kedua, siapakah wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, orang ini tidak menjaga kebersihannya waktu istinja. Maka kebersihan namanya. Sembahyang yang tidak bersiap dengan betul, bagaimana dia nak sah? Bila sembahyang itu tidak sah, bagaimana sembahyang yang sepatutnya mencegah daripada fahsyat dan munkar itu boleh berlaku? Maka perkara fahsyat dan munkar berterusan berlaku kerana sembahyang seseorang itu mungkin tidak sah. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita faham. Dan dalam bab ilmu tidak boleh malu. Berapa ramai di kalangan suami yang tidak memahami masalah haid. Kalau tanya masalah sufra, kudra, tahu tak? Sufra, kudra. Mana sufra, kudra? Kekuningan dengan kekeruhan. Seorang perempuan sebelum dia haid akan berlaku kekeruhan, keruh yang keluar daripada auratnya ataupun kekuningan. Dan semasa haid juga kadang-kadang terputus
katalah tempohnya selama 7 hari 7 malam, maka ada terputus waktu, ada keruh, ada kuning, dan ada sudah suci. Tanda suci itu ketika dihantar, begitu hebat Islam ni tuan-tuan. Wanita-wanita pada zaman Rasulullah SAW bila malu nak bertanya kepada Rasulullah, maka mereka bertanya kepada isterinya Rasulullah SAW, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sampai seseorang daripada mereka menghantar kapas yang telah pun diletakkan di bahagian anggota sulitnya bagi menunjukkan kepada Aisyah, adakah ini maksud umum ini yang dipanggil sebagai kekeruhan ataupun kekuningan itu. Maka jawapan Aisyah radhiyallahu anha, kalau telah berlalu tempoh suci seseorang perempuan dan telah masuk dalam kapas, ia keluar bersih putih, beberapa waktu selepas itu berlaku keruh lagi, maka itu tidak dikira sebagai haid. Begitu sekali. Maka ada sebahagian daripada kaum lelaki yang tidak mengetahui perkara-perkara sedemikian. Jadi kita kena ambil tahu kerana ia berkaitan dengan taharah. Kalau isteri, anak-anak perempuan kita mula akil balik dan mula datang haid, maka kita kena terang dan bertanggungjawab untuk terangkan kepada mereka perkara-perkara sedemikian, supaya ibadah mereka sah. Ya, baik. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW telah pun mengajar satu kaedah pembersihan yang penting, kerana pembersihan ini berkaitan dengan taharah, dan taharah berkaitan dengan salat. Ya, jadi antara faedah daripada hadis yang pendek ini, kalau kita lihat sebagai contoh, disebut Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Alam, untuk beritahu kita yang pertama sekali, apa yang boleh kita istinbatkan daripada hadis ini namanya istinbat. Kita keluarkan hukum daripada hadis yang ringkas ini. Nombor satu, haid adalah najis, maka hendaklah kita mengawasi dia keadaan itu. Tapi bukanlah makna najis macam fahaman setengah kaum Arab ataupun Yahudi yang telah pun terbiasa ketika sampai Nabi di Madinah, iaitulah seseorang lelaki itu tidak boleh tidur berdekatan isterinya, di sebelah isterinya tak boleh kalau isteri sedang haid, dan tak boleh makan masa haid, dan tak boleh dibasuh bajunya oleh perempuan yang haid itu. Satu perkara nampak rehat dah perempuan, tak buat kerja apa. Satu perkara yang lain menunjukkan kepada kita tentang kotornya, jijiknya, buruknya wanita yang sedang haid ini. Tiba-tiba datanglah ayat untuk menjelaskan, ya sa'alunaka 'anil mahid qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn. Dalam surah yang mula-mula selepas Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, turun ayat menjelaskan tentang haid. Ya, haid itu satu penyakit bagi orang perempuan dan dia satu kekotoran. Janganlah kamu mendekati isteri kamu ketika sedang haid. Mendekati maksudnya tidak melakukan persetubuhan dengannya. Kerana ayat Quran ini ada keindahannya, dia selok bahasanya. Allah dalam perkara-perkara berkaitan dengan perkara hubungan jenis, aurat, Allah menggunakan ayat-ayat yang bersifat simbolik, kiasan. Macam orang Melayu kita lah cakap berlatih. Dan itu dijelaskan oleh hadis-hadis yang akan kita temui nanti. Maka Islam berikan penjelasan bahawa haid satu penyakit, dia tidak boleh didatangi oleh suami, itu saja. Tidur masih boleh. Bahkan dalam hadis-hadis menunjukkan Nabi SAW mubasyarah, Nabi melakukan berpeluk-peluk dengan para isteri yang sedang haid. Cuma yang ditutup di antara pusat dengan lututnya saja. Selain dari itu ada halal untukmu, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali teliti dan jelas Islam bahawa kepada kita satu roadmap dalam beribadah kepada Allah SWT. Kerana berhubungan suami isteri juga merupakan satu ibadah di sisi Allah SWT. Yang kedua, dalam konteks ini, kata Imam Zakaria Al-Ansari, iaitu kewajipan kita bersalat dalam keadaan suci. Jaga betul-betul kesucian ibadah kita. Ajar anak-anak kita. Kalau kat rumah tandas, kita bimbang mungkin ada kekotoran padanya, letak selipar dan tandas. Ada sebagian orang yang rumahnya bersih sangat, tandas tidak punya selipar, kita bimbang. Mungkin dia tidak punya anak kecil, tak mengapa. Tapi kadang-kadang ada tamu datang, ada orang yang kadang-kadang ada penyakit salisul baul, kencingnya tidak boleh nak kawal,
Mungkin ada spot-spot dalam bilik air itu yang kotor, jadi biasa dah slipper. Ada orang dia tak selesa ada slipper, tak cantik, tapi kita nak menjaga aspek kebersihan sebenarnya. Ada orang pula yang lebih hebat lagi, dalam tandasnya ada karpet pula, cakap bertebak pula. Tak mengapa kalau kebersihan itu dapat dijaga, tapi kita bimbang sekali lagi bab kebersihan ini, taharah ini. Mungkin ada orang yang tidak pandai menjaga, menyelia dirinya, maka boleh menjejaskan kebersihan, maka nanti lagi sekali ibadah tidak sah. Begitu. Ya, dalam masa zaman kita ajarlah, didiklah anak-anak kita supaya berkelakuan betul di tempat-tempat orang yang lain daripada kita, dengan tandasnya yang berkapet, bilik airnya yang mungkin sangat bersih. Kena ajarlah anak kita supaya boleh mengalami keadaan seperti ini. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, lagi yang boleh kita lihat daripada hadis ini tentang mudahnya bersuci. Mudah aja bersuci. Yang menjadikan dia susah adalah diri kita sebenarnya. Kalau dalam hadis ni tadi, wanita yang terkena pakaiannya dengan darah najis ni tadi, kalau dah kering, dikikis, dibersihkan spot tersebut, lalu kan air, sudah. Ini menunjukkan kepada kita mudahnya Islam, tak susah mana. Ya, kalau nak basuh keseluruhan pakaian, berbasuhlah, tapi kalau ikut pada tuntutan setakat itu saja. Nanti kita jumpa pula bahagian madhi pula bagi lelaki. Itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengadu kepada Rasulullah melalui sahabat yang lain, berkata bahawa kuntu rajulan madzaan, aku ini seorang yang banyak madhi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali adalah seorang panglima yang kuat, tegak. Sayyidina Ali seorang yang sangat berani, luar biasa. Nampak tak? Sayyidina Ali adalah seorang yang kuat tahajud, sedikit makannya, sederhana hidupnya, banyak kualiti daripada Sayyidina Ali. Tapi kita tinggal tongkat Ali saja, kerana banyak aspek lain kita tak pelajari Sayyidina Ali jawab. Nanti kita akan jumpa bagaimana Sayyidina Ali juga mengadu kepada Rasulullah, macam mana Rasulullah menangani isu air madhi. Ya Allah, senangnya, senang sangat. Tidaklah sukar macam kita fahami pada hari ini. Itu baik. Lagi kita dapat pelajari daripada hadis ini kewajipan menggunakan air untuk membersihkan najis. Kewajipan menggunakan air untuk membersihkan najis. Ya, najis ni kita fahami ada tiga lah: mukhaffafah, mutawassitah, mughallazah. Yang mukhaffafah ni najis seorang kanak lelaki yang usia kurang dari 2 tahun, yang tidak makan apa-apa melainkan susu ibunya. Itu memadai dia renjis saja kawasan yang kita syak padanya ada air kencing budak lelaki ni. Itu dipanggil najis yang paling ringan. Jadi haid termasuk dalam najis mutawassit, pertengahan, yang perlu dihilangkan dan dibasuh. Muntah sebagai contoh, darah, ini masuk dalam mutawassit. Mughallazah itu yang telah kita semua sedia maklum, berkaitan dengan apa yang datang dari anjing atau babi. Ya, itu dipanggil mughallazah. Jadi dalam konteks kebersihan ini, dihilangkan najisnya kemudian dibasuh. Ya, menunjukkan kepada kita kewajipan menggunakan air dalam keadaan. Jadi kalau menggunakan kertas saja tidak memadai. Ya, menggunakan benda kesat saja tidak memadai. Seterusnya, anggota wanita yang suci, anggota wanita selain daripada kawasan haidnya itu adalah suci. Jadi tempat haid itu sahaja yang najis. Dan kita telah pun diberitahu tadi bahawa golongan Yahudi yang ada di Madinah, mereka menukar-nukar apa yang terdapat dalam Taurat. Maka mereka mengatakan kalau perempuan itu sedang haid tak boleh tidur dekat dengannya, tak boleh makan makanannya, dan tak boleh melakukan macam-macam perkara. Maka Islam datang membatalkan kepercayaan batil itu, bahawa yang najis adalah anggota tersebut sahaja. Ya, lagi kita dapat pelajari daripada hadis ini, ya, bahawa zuhudnya para sahabat, sederhananya para sahabat, itu dalam konteks pembersihan diajar supaya tidak membazir. Zuhud ni maknanya bersederhana, jangan membazir. Jadi kalau kita belajar bab mandinya Rasulullah SAW, Rasulullah mandi
dengan arba'atu amdad, ya, lebih kurang 4 takungan air tangan seperti ini saja. Mandi junub Rasulullah SAW. Angkat wuduknya Nabi setengah daripada amdad. Angkat wuduk Nabi SAW ini botol yang tangan saya ketika saya belajar hadis ni pada tuan guru kami dari Baghdad, tunjuk kepada kami, ini ya, bekas air macam ni setengah liter ni, 7-8 orang, 10 orang boleh ambil wuduk dengannya tuan-tuan. Ambil wuduk dengannya. Nak saya tunjuk kepada tuan-tuan, kapek ni pun tak basah. Nantilah waktu lain kita sampai pada hadisnya. Tapi kita pada ini kalau tak ada 2 baldi tak sah. 2 baldi kena kat sembahyang. Kalau mandi janabah, 1 kolam mandi. Begitu sekali sukar pada kita ibadah ini. Masalah tuan-tuan. Kerana kita tidak di-show how, tak ditunjuk macam mana buat yang betul. Ketika belajar, guru kita macam ni lah, faham lah, masih faham ya? Faham. Sebenarnya tidaklah begitu sukar. Jadi zuhud dalam konteks ini, kata Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari, bukan berarti zuhud pada kehidupan, pada makanan, pada belanjaan, bahkan pada air juga, pada kemudahan bersuci. Tentulah seseorang itu akan mengatakan zaman Nabi sukar nak dapat air, begitu, begini. Tidak, itu satu perkara. Tapi zaman kita ini, hendaklah kita menghargai sumber yang ada. Setiap malam kita baca surah Al-Mulk. Apa ayat terakhir surah Al-Mulk? Apa ayat terakhir? Qul ara'aytum in kana wa may ya'ti